Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu kenderaan tanpa pemandu. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada Dr. Anwar dan juga kepada kawan-kawan saya sekalian. Maksud kenderaan tanpa pemandu adalah pentadbiran keselamatan trafik lebuh raya kebangsaan NHTSA mentakrifkan kenderaan autonomi sebagai kenderaan di mana sekurang-kurangnya aspek penting untuk fungsi kawalan, contohnya steering, pendikit atau brake, berlaku secara langsung tanpa input pemandu. Dalam bahasa Inggeris yang mudah, ianya bermaksud kenderaan tidak memerlukan pemandu manusia untuk menggerakkan atau menavigasi kenderaan, seperti cara yang mereka gunakan untuk kenderaan yang tidak autonomi. Sebaliknya, kenderaan autonomi ini menggunakan beberapa kombinasi seperti kamera, sistem radar, laser seperti LiDAR, dan GPS untuk mengumpulkan maklumat mengenai persekitaran dan membuat keputusan tentang bila dan bagaimana untuk memandu, meningkatkan kelajuan dan memberhentikan kenderaan. Kenderaan autonomi juga dapat digunakan untuk komunikasi kenderaan kepada kenderaan V2V, vehicle to vehicle, yang mana maksud V2V ini membolehkan kenderaan di atas jalan raya bercakap antara satu sama lain. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it's unsafe to enter an intersection. The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle. The Emergency Electronic Brake Light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. The Blind Spot Warning application allows drivers to virtually see what's happening in his or her blind spot. These are just a few of the apps that may be available to help prevent car crashes in the near future. Dan kenderaan kepada infrastruktur V2I, contohnya kereta dengan lampu isyarat atau papan tanda jalan. Manakala objektif pewujudan teknologi ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di samping dapat memudahkan manusia pada masa hadapan. Seterusnya, perkembangan teknologi kenderaan autonomi ini telah dibahagikan kepada 6 peringkat. Level 0, penggunaan sistem pengesan automatik yang akan memberi amaran kepada pemandu sekiranya hampir berlaku kemalangan ataupun perlanggaran. Contoh yang paling mudah adalah pengesan bunyi ketika kereta dalam keadaan mengundur. Level 1, hands on. Pemandu dan kenderaan bersama-sama mengawal kenderaan. Sebagai contoh adalah ACC, Adaptive Cruise Control, yang berfungsi dengan cara pemandu hanya mengawal pergerakan steering, manakala sistem pula mengawal kelajuan. Terdapat juga Parking Assistant yang membolehkan kereta dipark secara automatik. Konsep ini juga membenarkan pemandu mengambil alih pemanduan sepenuhnya tanpa sebarang kawalan daripada sistem. Level 2, hands off. Sistem automatik mengawal kenderaan sepenuhnya, contohnya membrake, memecut dan mengawal steering. Pemandu hanya melakukan pemerhatian dan perlu bertindak pantas sekiranya sistem tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Level 3, eyes off.
Pemandu boleh melakukan perkara lain tanpa menghiraukan pemanduan yang dilakukan oleh sistem. Sebagai contoh, pemandu boleh membalas mesej mahupun menonton filem. Sistem juga akan bertindak secara pantas untuk mengawal keadaan, sebagai contoh melakukan break mengejut. Namun begitu, pemandu masih perlu memberi perhatian bagi beberapa ketika pada jangka masa yang telah ditetapkan oleh pengeluar setiap beberapa minit ataupun sekiranya diberi amaran oleh sistem. Level 4, Mind Off. Peringkat ini seakan-akan sama dengan tahap ketiga, akan tetapi tiada langsung pengawasan diperlukan daripada pemandu. Pemandu boleh tidur ataupun duduk di tempat penumpang belakang. Level 5, Well Optional. Pada tahap ini, kenderaan boleh bergerak sendirinya tanpa memerlukan pemandu di dalam kenderaan tersebut. Melihat kepada peringkat-peringkat kereta autonomi yang telah dijelaskan oleh saya sebagaimana di atas, masih terdapat banyak lagi penambahan yang perlu dilakukan bagi mencapai matlamat untuk menghasilkan kereta pemanduan automatik yang sepenuhnya. Komponen-komponen pada kenderaan tanpa pemandu. Yang pertama adalah LiDAR, Light Direction and Ringing. Yang kedua adalah video camera. Yang ketiga adalah radar. Yang keempat, pusat komputer, central computer. Yang kelima, ultrasonic sensors. Dan yang keenam adalah GPS system. Komponen yang pertama adalah LiDAR, Light Detection and Ringing. LiDAR mampu mengesan segala halangan atau objek yang terdapat di persekitaran 360 darjah kenderaan. Ia juga mampu mengesan papan tanda jalan raya. Selain itu, ia juga mampu mengesan garisan di atas jalan raya. Yang kedua adalah kamera. Kamera berfungsi bagi mengesan segala persekitaran kenderaan. Seterusnya, radar. Radar, Radio Detection and Ringing. Radar mampu mengesan objek yang berada pada kedudukan yang lebih jauh. Selain itu, radar juga mempunyai satu sistem Accident Prevention System yang mana ia berfungsi mengesan kenderaan atau objek yang berada di titik buta atau blind spot. Adakah Malaysia telah bersedia menerima kenderaan tanpa pemandu? Pada era revolusi IR 4.0 ini, teknologi kian maju. Salah satu teknologinya adalah kenderaan tanpa pemandu. Di negara kita, Tun M. Dr. Mahathir Mohamad telah pun berpeluang menaiki kenderaan tanpa pemandu ini, yang mana ia dibangunkan oleh Ericsson dan Cellcom semasa majlis pelancaran pameran teknologi generasi kelima, iaitu 5G. Tun M telah pun diberi peluang untuk menaiki kenderaan ini sejauh 500 meter di laluan berhadapan Istana Kehakiman. Selain itu, terdapat juga kenderaan yang telah dicipta oleh pelajar mahasiswa UiTM. Mereka berjaya mencipta sebuah kenderaan tanpa pemandu yang dinamakan UiTM, Urban Intelligent Mobile, UiTM, iaitu Autonomous Vehicle 1. Oleh itu, kita dapat lihat Malaysia telah pun bersedia menerima kenderaan tanpa pemandu. Namun, ia perlu kepada lebih pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam, seperti Undang-Undang Jalan Raya berkenaan kenderaan tanpa pemandu,
peraturan jalan raya dan insurans kenderaan tersebut. Selain itu juga, kenderaan ini memakan kos yang agak tinggi, menyebabkan kita agak sukar untuk mencipta atau mengimport dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya kita melihat ataupun kita beralih kepada hukum hakam dan isu syariah yang berkaitan dengan kenderaan autonomi. Pertama sekali kita bincang atau melihat kepada keharusan kenderaan ini. Sebelum itu kita pergi kembali kepada sejarah penggunaan kenderaan itu sendiri, di mana pada zaman dahulu sebagaimana yang diketahui bahawa pada zaman dahulu manusia menggunakan haiwan-haiwan sebagai tunggangan mereka ataupun sebagai kenderaan mereka untuk membawa diri mereka ke mana-mana dan juga untuk membawa barang-barangan. Hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan al-an'am, binatang-binatang peliharaan ataupun binatang-binatang tunggangan sebagai makanan dan juga tunggangan untuk kamu. Jadi kita lihat di sini bahawa penggunaan haiwan yang berada di atas muka bumi ini adalah harus digunakan sebagai tunggangan ataupun kenderaan. Kemudian apabila tiba pada zaman kini, telah berlaku pelbagai inovasi, iaitu wujudnya kenderaan-kenderaan yang pelbagai seperti mana kereta, kapal laut, kapal terbang. Jadi hal ini juga adalah sebagaimana hukum menggunakan binatang, di mana ianya adalah diharuskan. Ini adalah inovasi ataupun bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah, kerana ini bukanlah termasuk dalam perkara ataupun soal ibadat, kerana perkara selain ibadat menggunakan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal bagi segala sesuatu perkara itu adalah harus. Kemudian apabila masyarakat ataupun manusia, tamadun manusia semakin maju ke hadapan, selain mempunyai kenderaan yang sedia ada seperti mana kereta, kapal laut dan juga kapal terbang, terdapatnya sistem yang kita panggil AI ataupun Artificial Intelligence, yang mana ia merupakan suatu sistem yang autonomi, mempunyai kuasa sendiri untuk menguruskan kenderaan tersebut. Jadi apakah hukum untuk menggunakan sistem Artificial Intelligence ini dalam kenderaan yang moden? Jika kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara-perkara keduniaan ini adalah terserah kepada manusia itu sendiri. Selagi mana ia dapat memberi manfaat dan kelebihan memudahkan manusia, maka ianya dibenarkan selagi mana tidak melanggar syariat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa antum a'lam bi amri dunyakum, kamu semua lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia. Oleh itu kenderaan autonomous ataupun kenderaan autonomi adalah diharuskan menurut perspektif syariah. Namun setiap perkara itu mestilah ada sisi buruknya ataupun sisi negatifnya, di mana kenderaan autonomi ini mempunyai kita boleh kategorikan kepada 3 kesalahan ataupun 3 kebinasaan yang boleh berlaku, 3 potensi yang boleh berlaku dalam kenderaan autonomi ini. Yang pertama, kesilapan dalam kejuruteraan ataupun engineering errors, seperti mana contohnya kerosakan pada alatan elektronik ataupun kesilapan pada program AI tersebut. Yang kedua iaitu faktor manusia itu sendiri ataupun human factor. Contohnya manusia yang menggunakan kenderaan tersebut tidak mengendalikan mengikut prosedur yang betul, tidak mengikut prosedur ataupun tata cara yang ditetapkan.
Mungkin juga manusia yang menggunakan kenderaan tersebut tidak memberikan perhatian dengan baik, kerana pada beberapa keadaan mungkin juga manusia perlu intervene ataupun campur tangan dalam sistem AI tersebut. Jika ada berlaku masalah yang mana tidak boleh diselesaikan oleh AI, maka perlu campur tangan manusia. Jadi human factor ataupun faktor manusia juga merupakan antara satu potensi yang boleh menyebabkan kesilapan ataupun kebinasaan dalam kenderaan autonomi. Faktor seterusnya iaitu keadaan persekitaran yang lemah ataupun poor environmental conditions, di mana jika kita melihat kenderaan autonomi ini sebenarnya dia melihat sebagaimana manusia melihat secara umumnya, di mana kenderaan autonomi dia melihat dengan menggunakan kamera perkara-perkara obstruk di depan ataupun ada halangan di hadapan, dan juga menggunakan sensor ataupun deria pengesan jika ada perkara di hadapan yang mana dia boleh menekan brek ataupun boleh membelok ke kiri ataupun kanan untuk mengelak daripada terkena benda tersebut. Tetapi faktor yang ketiga ini iaitu poor environmental condition ataupun keadaan persekitaran yang lemah boleh juga memberi efek ataupun boleh memberi kesan yang buruk lah kepada kenderaan autonomi ini, seperti contoh dalam keadaan yang ekstrim, hujan lebat, ribut, kilat, dan juga dalam keadaan bersalji, di mana kemungkinan sistem deria autonomi itu tidak dapat mengesan dengan baik ataupun jarak pengesan dia tidaklah sebagaimana yang pada keadaan normal. Manusia juga tidak dapat melihat dengan baik dalam keadaan yang ekstrim, dalam salji, dalam hujan. Penglihatan kita adalah terhad. Contoh lain bagi poor environmental condition adalah dalam suhu yang ekstrim, di mana bila mana kita menggunakan sistem AI ataupun artificial intelligence, bahagian elektronik ini memerlukan suhu yang optimal lah untuk berfungsi, kan? Jadi jika sekiranya suhu adalah sangat panas ataupun sangat sejuk, boleh memberi kesan kepada operasi sistem ini. Okay. Namun terdapatnya satu isu syariah yang mana bagi saya perlulah kita ambil perhatian yang lebih, iaitu kebertanggungjawaban dalam kemalangan ataupun insiden yang berlaku melibatkan kenderaan autonomi ini. Jika kenderaan autonomi ini terlibat dalam kemalangan, siapakah yang akan bertanggungjawab? Adakah pemilik kenderaan itu sendiri ataupun pemandu, dan dia meminjam ataupun dia menyewa, ataupun pengilang kenderaan tersebut? Jadi siapakah yang bertanggungjawab? Jadi sedikit sebanyak kita akan cuba bincangkan. Okey, di dalam syariat Islam ataupun lebih khusus dalam Nas, tidak ada menyebutkan secara khususlah berkenaan perkara ini, kerana ia merupakan adalah sebagaimana yang saya sebut tadi adalah satu bid'ah, perkara baru, tapi ia adalah bid'ah hasanah. Namun kita cuba mengaplikasikan sumber perundangan Islam yang keempat, iaitu al-qiyas, yang mana qiyas yang kita lakukan terhadap kenderaan autonomi ini kita samakan dengan haiwan. Okey, kita lihat pula bahawa haiwan ini terbahagi kepada dua, iaitu haiwan al-khatir dan juga haiwan al-adi. Haiwan al-khatir adalah haiwan buas dan binatang-binatang yang biasanya berada di dalam hutan liar, binatang buas dan liar. Dan ada juga haiwan adi, haiwan kebiasaan, haiwan yang menjadi haiwan yang dipelihara ataupun dijaga, diternak oleh manusia dan juga berada di sekeliling manusia. Jadi itu adalah dua kategori haiwan. Dan terdapat pula dua pandangan fuqaha untuk menentukan status
haiwan dan tanggungjawab oleh pemiliknya. Pandangan pertama yang dimonopoli oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi, mereka menggunakan kaedah iaitu al-aslu bara'atudz dhimmah. Asal bagi seseorang itu adalah terlepas ataupun bebas daripada sebarang tanggungjawab, manakala pendapat kedua perlu menanggung secara umumnya. Jika kita melihat secara lebih terperinci sedikit, di mana pandangan pertama yang dimonopoli oleh mazhab Hanafi, mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang mana Nabi SAW menyebut al-ajama jurhuha jubarun, iaitu jika haiwan melakukan sebarang kecederaan, maka ianya tidak dipertanggungjawabkan, sebagaimana kaedah yang disebutkan tadi, al-aslu bara'atudz dhimmah. Jadi hadis ini menunjukkan jika haiwan itu terlepas pergi mencederakan orang lain ataupun merosakkan harta benda, pemilik haiwan tersebut tidaklah bertanggungjawab. Ini adalah kerana mazhab Hanafi melihat hadis ini secara literal ataupun secara zahirnya sahaja. Namun Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini, bahawa beliau menyebut jika haiwan mencederakan tanpa ada tuan dan ada pengiring ataupun penjaga ataupun penunggang haiwan tersebut, maka penunggang haiwan tersebut perlulah bertanggungjawab. Jadi kita nampaklah di sini bahawa hadis itu tidak bolehlah kita faham secara literal ataupun secara zahir, tapi ia memerlukan kepada perincian. Manakala pandangan kedua pula, yang mana menjadi pandangan majoriti, baki lagi 3 mazhab, di mana mereka bersandarkan kepada sebuah hadis yang bermaksud dalam bahasa Inggeris, he who station an animal on one of the ways of the Muslims or in one of their markets and the animal tramples somebody down by its foreleg or hind leg is to be liable. Hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nail al-Awtar dan Al-Buhuti dalam Syarah Muntahal Iradat, di mana hadis ini menunjukkan bahawa jika ada kapasiti seseorang yang bertanggungjawab ke atas haiwan itu, maka dia perlu bertanggungjawab, kerana kita melihat kepada secara terperinci, tidaklah kita melihat secara umum, secara bermudah-mudah sahaja. Jadi dapatlah kita fahami di sini, jika haiwan tersebut mempunyai pemilikan, dimiliki oleh seseorang, maka secara umumnya dia bertanggungjawab ke atas haiwan tersebut. Namun jika ada pemilik kenderaan yang memberikan pinjam ataupun menyewa kepada orang lain, maka pemandu kenderaan tersebut ketika mana kenderaan pemandu perlulah bertanggungjawab. Jadi pandangan kedua ini, yang mana menjadi pandangan majoriti, juga disyarahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana dalam isu ini kita tidak boleh mengatakan secara umum, tak boleh menghukum secara umum, perlulah melihat kepada perincian-perincian tertentu, di mana bila mana melibatkan kemalangan ataupun insiden yang mencederakan orang dan merosakkan harta benda orang lain, kita perlu kembali kepada perbincangan. Dalam konteks ni kita bawa kepada perbincangan mahkamah. Jadi oleh itu seorang qadi ataupun hakim, dia perlulah meneliti kes ini juga secara terperinci, dan juga merujuk kepada 3 faktor yang disebutkan pada awal tadi, kerana 3 faktor tadi adalah antara potensi yang boleh menyebabkan sistem itu boleh menjadi rosak ataupun tidak berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh mengatakan secara umum ataupun secara terus siapakah yang bertanggungjawab, siapakah yang perlu membayar ganti rugi, tetapi seorang qadi bila mana dibawa kepadanya perlulah bertindak dengan bijaksana untuk meneliti isu ini.
berdasarkan ilmu-ilmu dan penyataan-penyataan yang dibawa kepadanya. Pada itu, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.